الله الله ربي هو الله. Maka ulama membagikan dalam menerima nikmat ini kepada 3 pembahagian. Manusia di dalam menghadapi nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala terbagi kepada 3 golongan. Yang pertama, apabila menerima kurniaan nikmat, gembira dengan nikmat itu, bukan kerana yang memberi. Mereka menerima nikmat, mereka tidak nampak Al-Mun'im, pemberi nikmat, tapi semata-mata kerana kelazatan dan kepuasan hawa nafsu dari nikmat itu. Maka ini termasuk daripada golongan ghafilin yang lalai, yang sesuai dengan firman Allah Ta'ala, sehingga bila mereka telah puas gembira dengan apa yang diberikan itu, kami tangkap mereka dengan tiba-tiba, yakni kami seksa mereka dengan secara tiba-tiba. Ini yang pertama, termasuk golongan yang lalai. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak termasuk dalam golongan ini. Dan yang kedua, yang gembira dengan nikmat kerana ia merasa bahawa kurnia yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Maksudnya, katakanlah kerana merasa mendapat kurnia dan rahmat Allah, maka dengan itulah mereka harus gembira, dan yang demikian lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Mana mereka sudah mula mengenali dan memerhatikan Al-Mun'im, pemberi nikmat. Dan ketiga, orang yang hanya gembira dengan Allah, tidak terpengaruh dengan kelazatan lahirnya nikmat, dan tidak kerana kurniaan Allah Ta'ala, sebab sibuk memperhatikan dan mengingati Allah sehingga terhibur dari segala yang lain, maka tidak ada yang terlihat padanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Asy-Syibli menyatakan syukur itu jalan melihat pada yang memberi, bukan melihat nikmat pemberian. Dan Abdul Aziz Al-Mahdawi menyatakan siapa yang tidak melihat pemberi nikmat di dalam nikmat, maka nikmat itu hanya berupa istidraj. Sebab itu kita jangan makan dan minum guna memakai segala nikmat, melainkan kita memerhatikan Al-Mun'im, pengurnia nikmat itu sendiri, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 golongan yang disebut oleh Tuan Pengarang, seorang ulama sufi besar, iaitu ada golongan mereka yang lalai dengan nikmat sehingga mereka tidak perasan akan pengurnia nikmat. Yang kedua, mereka yang memandang kurnia daripada Allah dan nikmat yang diberi. Dan yang ketiga, yang paling tinggi martabat mereka ialah mereka bergembira dengan memberi nikmat, tidak mereka terikat hatinya dengan nikmat yang diberi. Nikmat diambil pakai dan diguna pada jalan Allah Subhanahu wa taala, namun hatinya terikat kuat, berlazat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mencari kelazatan dengan Allah adalah perkara yang sangat besar bagi menentukan keselamatan. Lepas itu disebut satu kisah kepada Nabi Daud alaihi salam, di mana Allah Ta'ala menyatakan, waqad auhallahu ila Daud alaihi salam kulli siddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatanam. Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, wahai Daud, sampaikan kepada golongan siddiqin yang siddiq, hatinya jujur dengan Allah, 2 perkara. Yang pertama ialah bi falyafrahu, dengan aku hendaklah kamu gembira. Mencari jalan supaya hati kita boleh bergembira dengan Allah, ini adalah satu jalan yang paling besar, satu jalan yang paling hebat, yang paling besar, yang wajib diusahakan. Sebab ada di kalangan manusia sampai akhir umurnya dia tidak dapat menyesuaikan ruhani dan jiwa dia gembira dengan Allah. Dia bergembira dengan makhluk Allah, bukan dengan Tuhan dia. Oleh kerana itu disuruh kita sini usahakan cari jalan supaya dapat perkara yang besar itu, bergembira dengan
Dan yang kedua, dengan mengingati Allah Ta'ala, falyatana'amu, hendaklah kamu berlazat dengan menghadapkan ruhani kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini satu benda yang amat besar. Nak dilatih dengan membanyakkan akan zikrullah dan muraqabah akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mohon kepada Ta'ala mudah-mudahan dengan keberkatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hari Jumaat yang mulia ini, mudah-mudahan dipertingkatkan iman kita bersama dan dibuka jalan makrifat sebenarnya dengan Allah, supaya kita dapat berlazat, bernikmat, mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang hasil semua itu adalah sebenarnya kurniaan daripada ini. Mudah-mudahan dengan tazkirah podcast ini memberikan manfaat kepada anak sendiri dan kepada para hadirin yang dikasihi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.